pada cikgu capital ini kalau boleh pada cikgu, cikgu terima. Tapi banyak lagi jawapan lain yang boleh kita ambil dulu. Tapi kalau dah tak ada, dah kita belur sangat, ambillah capital ini untuk melecenkan pentadbiran Jepun kan. Nama baru Singapura itu Shonanto. Satu. Sabah Sarawak Shonanto. Sabah Sarawak Brunei dipanggil sebagai Malai Baru. Ini tak tepat lah. Kalau kita tengok di sini, kita nampak di sini apa? Di asing ke tanah Melayu dipanggil sebagai Malai Baru. Katakan macam inilah jawab tu. Tak apa, kita nampak. Sabah Sarawak dan Brunei dipanggil sebagai Malai Baru. Baik, kita akan tutup yang ini. Kita akan buat gede-gede gerai. Tak kenalah jawapan. Okey, mengiktiraf kedudukan orang Melayu. Kedudukan orang Melayu ataupun Raja Melayu. Jadi pada saya ini pun tak tergantunglah. Jadi di sini dapatlah 1 dan 2. Keseluruhan baru 7. Ada lagi jawapan lain yang lebih lengkap. Kita ada 2, 3. Jadi pelajar nampak kan, kalau kita dapat jawab macam ini, barulah kita nampak, oh jawapan macam ini. Ada lagi? Okey, good. Kita ambil jawapan Adrin. Kita ambil jawapan, ada lagi tu, Adrin dengan Perry. Okey, kita tambahkan supaya kita nampak. Walaupun tanpa melihat buku, kita dapat berapa. Okey. Kalau kita tengok di sini. Okey, kita besarkan sikit. 16. Okey. Ini dari segi ekonomi. Adrian dijawab dari segi ekonomi. Antara Jepun mencetak mata wang pokok pisang. Mata wang pokok pisang. Pokok pisang. Tutup. Yang bertujuan menggantikan wang Jepun yang digunakan oleh British. Nampak ayat tu agak menggantikan wang British. Tak apalah, kita fahamlah. Kita anggap pemeriksa faham. Kesannya mata wang tempoh kawalan menyebabkan inflasi. Dapat 3. Kalau kita tengok Perry, sama juga. Mata wang tanpa kawalan menyebabkan inflasi, mengawalkan ekonomi kawalan, rancangan 5 tahun, penyelidikan bahan. Good, cantik. Anak-anak. Jadi kita nampak, sebenarnya kita boleh menguasai bahagian ini. Itu sebab kalau kita tengok soalan ini, kita nampak kita dah jawab soalan ini, kita dah jawab soalan A, kita dah jawab juga soalan B. Good, pelajar. Okey, cuba kita jawab kebat. Gambar 2 merupakan propaganda yang digunakan Jepun. Ingat propaganda Jepun yang paling pelajar ingat, apa dia? Semangat Asia. Asia. Dan kawasan lingkungan kesemakmuran. Baik, soalan dia tanya ialah pada pandangan anda. Biasanya ini kita kena garislah. Ini dia minta mengapa Jepun menggunakan propaganda? Mengapa? Sebab apa? Untuk menguasai negara kita. Sebab apa Jepun guna propaganda? Siapa nak bagi respon? Menanam semangat, menanam sifat benci terhadap penjajah British. Ya, supaya rakyat tanah Melayu benci. Dia kata Asia ni, Asia lah yang akan bantu orang Asia. Good. Norokali kata untuk mengambil hati rakyat. Good. Haris pun sama. Propaganda ni macam apa? Kita punya slogan lah. Kalau slogan. Kita punya slogan keluarga Malaysia kan. Itu nampak. Untuk menarik minat. Ada lagi pelajar? Tak cukup tu. Markah kita lah 6. Kalau dia minta kita jawab dalam bentuk holistik, macam mana? Adakah tiba-tiba skema holistik? Nanti cikgu tak nak sentuh lagi. Holistik analitik ni. Holistik, fakta, huraian, contoh, influence. Kita kata memenangi hati rakyat. Macam Ketung kata. Semua betul. Semua munasabah. Untuk menguasai. Mengapa Jepun? Menarik perhatian pelabur asing. Boleh terima tak pelabur asing pelajar?
Pada waktu itu, Jepun sedang menghadapi sekatan ekonomi kan. Dia tak berapa tepat lah kalau tak apa. Ini adalah kebat. Kebat ini, kalau kita tengok, dia lebih kepada bagaimana nak menarik sokongan masyarakat di tanah Melayu pada waktu itu. Di mana kita ambil propaganda ni, kita tengok di atas sekali, kita nampak. Kedatangan Jepun ini bertujuan memenuhi keperluan ekonomi, menggunakan slogan, nampak? Propaganda Jepun ialah menanam semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Sebab dia kata dia bagus, dia hebat, negara kecil pun boleh menang. Kita berjaya mengalahkan Rusia. Tengok ada jawapan tu. Okey. Kalau kita tengok, Nora Koli kata propaganda yang digunakan oleh Jepun. Okey, saya ambil jawapan ni. Dua ni. Untuk meningkatkan taraf ekonomi. Okey, tak apa. Kita tengok, kita letak sekejap di sini. Okey, pelajar. Kita tengok sama-sama jawapan rakan kita. Propaganda digunakan untuk memenangi hati rakyat. Memenangi. Tak apalah ejaan salah pun tak apa. Untuk membantu Jepun melawan British ataupun menentang British. Nampak ada fakta, ada huraian. Ini menyebabkan, huraian bagus kan? Huraian, British, rakyat benci akan British, rakyat benci akan British. Itu kita nampak. Contohnya rakyat benci akan British sehingga membawa rakyat membantu. Contohnya apa? Mungkin kita boleh bagi contoh KMM, Kesatuan Melayu Muda. Dia membantu Jepun. Kenapa? Sebab Jepun menjanjikan kemerdekaan. Tapi akhirnya Jepun kalah. Kita nampak. Kalau pelajar boleh bagi contoh ini lebih baik. Kesannya Jepun mendapat sokongan dan ekonomi Jepun akan naik. Ini tak kenalah. Dia sebenarnya Jepun dapat sokongan dan mudah menawan tanah Melayu dalam tempoh masa yang singkat. Itu cantik. Menggambarkan Jepun sebagai penyelamat bagi menghalau Barat untuk mencapai cita-cita Jepun. Nampak pelajar? Hebat anak-anak kita ni. Baik, ini kita tengok dua soalan. Jadi di sini, antara kebat-kebat yang ada, saya dah letak di sini. Cuba kita tengok apa kebat yang diletakkan. Kalau soalan inilah, kalau kita tengok satu-satu. Pada pandangan anda, apakah iktibar, pengajaran yang diperolehi? Selalu kita gunakan PES kan? Dia biasanya lawan lah. Apa iktibar yang kita boleh peroleh? Siapa nak bagi respon? Ini soalan mudah. Kalau cikgu, kalau iktibar, kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Kita hendaklah apa? Tidak? Adrin kata antara Jepun melaksanakan propaganda bagi menarik peminat produk tempatan, menyokong Jepun. Hari ini dapat mudahkan Jepun melaksanakan penjajahan. Good. Pelajar boleh cek di chat jawapan Adrin. Contohnya Jepun memwar-warkan slogan Asia untuk Asia. Good. Kesannya lepun mudah. Bagus. Adrin. Ini lebih pada holistik lah. Maksudnya Adrin dia dapat menjawab dan memahami keadaan jawapan holistik. Walaupun kita, cikgu tak nak tekankan lagi ni. Nanti bila kita dah sampai 6-7 bab, kita akan tekankan tentang skema holistik ni. Okey, good. Tahniah. Okey. Apa pelajar iktibar yang boleh kita ambil? Iktibar. Takkan tak dapat. Kita Jepun datang tanpa asal usul, tanpa kenal, kita percaya. Nampak? Good, Fatihah. Itu maksudnya kita kena berwaspada dengan janji manismu. Janji manis. Okey, nampak ni? Kita naklah bersatu padu untuk, nampak? Bersatu padu betul? Untuk apa? Kita menentang penjajah luar. Itu maksud kita letak. Dalam bab ini kita belajar tentang FOS 136, soalan Selangor kan. Kita belajar tentang MPAJA. Dan kita bersikap berani menentang penjajah. Good. Berani.
terhadap anasir luar bagi mengekalkan kedaulatan negara. Good, hebat. 3 tahun tu, 3 tahun ke 5 tahun? Peri, Jepun tanah Melayu. Anak-anak. 3 tahun ke 5 tahun? Yang lain pelajar boleh nampak kan? 3 tahun ke 5 tahun Jepun di tanah Melayu? 5 kan? Okey, tak apa. Kalau tengok soalan Negeri Sembilan, Kedah sama. Kalau tengok Kelantan, rakyat harus mengekalkan keharmonian. Good, disikan. Tidak bergantung kepada kuasa luar. Rugilah kita Okey. Yang lain tu pelajar boleh tengok. Sebab dalam masa 1 jam ni, kita nak buat semua memang agak tertekan sikit Lalah kalau kita ada masa panjang. Satu lagi cikgu nak minta respon pelajar ialah mengapa rakyat tempatan bangkit menentang penjajah. Tengok bawah sekali pelajar. Ini menarik. Soalan Selangor ni. Agak-agak mengapa rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun? Kekejaman kapital. Ya, kekejaman. Yang ini pelajar link dengan dasar Jepun, betul? Dasar Jepun yang tidak adil kepada semua kaum, betul? Satu. Apa lagi? Kekejaman lagi? Bagi contoh kekejaman. Apa kekejaman Jepun? Yang pelajar tahu? Sengsara, good Adrin, sengsara. Ekonomi yang ekonomi yang jatuh, kita katakan. Kesihatan yang merosot. Itu semua menyebabkan rakyat bangkit. Kedaulatan negara tergugat. Ramai rakyat terkorban akibat dia ada membina kereta api maut kan? Kalau kita baca, itu semua pelajar boleh tengok. Nanti cikgu letak pelajar cuba tengok, linkkan dengan jawapan ini. Pelajar boleh linkkan dengan apa? Jawapan yang dibuat oleh cikgu-cikgu MRSM tu kan? Boleh tengok di situ. Cikgu Asyah kata, rakyat sedar tentang tipu hela. Banyak jawapan. Itu kita kadang-kadang tengok bila pelajar tak dapat jawab kan, di mana kesilapan kita kan. Kita dah buat yang terbaik. Kadang-kadang kita lupa. Ini antara contoh-contoh tambahan lah yang boleh kita tengok. Kita dah jawab ini. Ini cikgu pilih lah 4. Ini asalnya buat dengan pelajar dalam satu kelas tuition. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa kedatangan Jepun? Banyak pengajarannya. Kita hendaklah juga. Iktibar. Sama lah cikgu pengajaran dengan iktibar. Lebih kurang je kan? Baik. Dan kita tengok pelajar. Kita tengok sikit nota. Tentang perang dunia pertama ni. Kita tinggalkan yang inilah. Sebab tumpuan kita. Yang ini jangan tinggal pelajar. Kita cuma tinggal dalam kelas kita saja. Tapi dalam tumpuan untuk kita baca, kita jangan tinggalkan. Okey. Kita tengok PowerPoint yang dibina oleh BPK. Tengok dia katakan faktor kedatangan Jepun. Kan mudah kita nak baca macam ini. Tahniah GPN Terengganu yang membina ini kan. Dia katakan mengeksploitasikan bahan mentah. Apa dia bahan mentah? Contohnya biji timah. Kita nampak. Petroleum. Di sini kita nampak. Tadi cerita ini yang menceritakan sebab Jepun menawan tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Di sini dia ada. Ada tanah Melayu, dia ada Sarawak di sini, dia ada Sabah di sini. Jangan ada pelajar mesej, cikgu Sabah tak ada lah cikgu. Soalan ni valid ke? Valid. Bukan buat soalan tu hebat dah. Ada. Kita kena mencari. Ini satu. Yang kedua, dasar pentadbiran. Bila sebut dasar pentadbiran, kita tengoklah letakkan sikit-sikit pelajar. Jangan tak boleh ingat, jangan tak hafal langsung. Bila kita nak ingat, ini dasar pentadbiran daripada pentadbiran tentera dengan raja dengan kepimpinan. Tengoklah Kuala Korenjo tu. Apa itu bagaimana pula dengan ekonomi? Kita tengok negeri Selangor dia keluar tentang negeri Selangor pula. Johor kad catuan makanan. Johor dia keluar. Okey, ini kita nampak. Lepas itu macam mana dasar sosial. Dasar sosial lebih menumpukan kepada
sistem pendidikan. Jadi bila kita berikan tumpuan-tumpuan tertentu pelajar, harapan cikgu kan, pada malam ni sekurang-kurangnya kita tahu kita nak baca mana. Tak banyak mana pun kita nak ingat. Ini MPAJA ada, Selangor dia keluar ini. FOS 136. PPT ni pelajar boleh dapat, kalau nak boleh ambil lah. Cikgu saya nak minta PPT ni untuk baca boleh? Boleh. Kita bukan nak bisnes, kita nak kongsi kan. Nak baca kan mudah, kita nak baca macam ini. Tapi apa pun jangan tinggal dekat buku teks. Sebab dekat buku teks ni, bila keluar soalan percubaan macam ni, cikgu dah tanda semua dah. Kalau berkaitan dengan sini nampak, dah tanda dah. Masa sekolah-sekolah itu tak buat tahu nak buat apa, cikgu dah tanda dah. Ini negeri mana keluar, kalau pelajar nak pun boleh lah. Nampak ni. Ini kad catuan makanan Johor. Sebab kad catuan makanan dikeluarkan. Kenapa keluar? Kita kena tahulah juga kan. Walaupun satu negeri aja soalan ini, mana tahu. Kita tak tahu soalan. Oh, kad catuan ini untuk mengawal. Dia per kepala, ikut kepala. Bagi amaran. Sila tolong ya. Baik, bawah ada lagi. Kita nampak ada lagi negeri yang lain. Di sini kita nampak soalan FOS 136. Ini soalan Selangor. Apa itu? Ada lagi bawah. Sikit, negeri Kedah. Ini Syaibil Ketegasu ni. Orang Batu Gajah tempat cikgu ni. Lepas itu Kedah. Dia keluar bagaimana pendudukan Jepun membawa kepada perkembangan nasionalisme. Oh, ini panjang ni, pelajar. Semangat anti penjajah. Yang cikgu sebut KMM tadi kan. Di sini ada tentera Selempang Merah. Kiai Saleh. Di mana tu? Keluar dalam kertas satu pun pelajar kata cikgu tak ada lah. Pelajar tak nak baca. Di mana kita nak baca? Dia ada di belakang ni. Di sini. Pelajar kita tak nak baca je, nampak sini kan? Nampak ni. Kita ada gerakan Fi Sabilillah. Kita ada Kiai Saleh di sini. Kita nampak di Sungai Manik ada Tuan Haji Muhammad Saman. Ini yang menjadi Khalifah Parang Panjang. Kita kena baca, inilah tindakan-tindakan. Kita tak boleh jangka kan, sebab tajuk ini agak besar juga. Walaupun dalam percubaan kita nampak soalan ini kebanyakannya menyoal tentang 3.5. Dasar faktor, dasar pentadbiran. Tapi kita tengok juga yang lain. Baik, cuba kita tengok 10 soalan objektif yang boleh membantu kita. Anak-anak tolong bagi respon. Kita buat sedikit soalan objektif daripada awal. Apakah faktor faktor Britain dan Perancis menyertai Perang Dunia Kedua? Sudah. Apa faktor dia anak-anak? Membalas dendam. Ini muka surat 59 ni. Ramai. Bagus. Tahniah. Masih bersedia. Kita nampak di situ kan. Jepun menyerang. Kita nampak. Kedua. Kerjasama politik semasa Perang Dunia Kedua. Mengapa pemimpin negara berikut mengadakan kerjasama politik? Ini soalan aras tinggi ni pelajar. C ke? Cuba tengok. Cikgu bagi. Cuba jawab dulu. C. Tinggi aras ni kan. Kenapa ada kerjasama? Kan kita ada tim-tim tertentu dalam perang ni. Kita ada tim dia. Okey, cuba kita tengok. Kita ada dua pasukan ni. Kuasa bersekutu, kuasa paksi. Agak-agak apa jawapan? B. Mana boleh satu, Aris? C. C? A. Mengalahkan kuasa paksi. Pawitren pun mengalahkan kuasa paksi. Okey, kalau kita tengok di sini, kita baca sedikit. Sorry, dia lari pula. Okey, apa jawapan agak-agak bawah tu? Kerjasama kuasa besar dan kebesaran strategi balas membawa kejayaan pada kuasa bersekutu. Okey, mana jawapan kita nak ambil? B. Okey, good. Pelajar. Okey, tinggalkan soalan ni. Kita pergi kepada soalan ni.
Ini juga soalan arah sederhana kepada cikgu. Senarai berikut berkaitan dengan dasar-dasar luar Jepun. Order baru Asia. Ni bukan order-order barang ni. Apakah implikasi pengenalan dasar tersebut terhadap Jepun? Jepun. Ini soalan awal-awal tanpa apa-apa dah betul dah tu ya. Nampak? Order baru Asia. Nampak, kita nampak di sini. Good. Tahniah pelajar. Belum lagi bagi jawapan dah dapat dah. Okey. British dan Belanda menghalang Jepun memperolehi bahan mentah. Ini sekatan ekonomi Bagaimana halang? Sudah bagi jawapan pula. Bagaimana halangan tersebut? Okey, silap. Sorry, terbagi jawapan. Ini salah satu sebab kita nampak Jepun cepat untuk menawan tanah Melayu bila ada sekatan ekonomi. Terlepas jawapan Okey, tak apa. Okey. Ini. Ini pun senang C. Pakatan 3 negara. Adakah pakatan 3 negara? Ada. Ada. Okey. Kita tengok jawapan lain, rakan-rakan. Risikan dia kata D. Perikatan kuasa bertiga. B. Yang ini confirm kalah. Jangan ngada-ngada jawab perikatan nasional. Siapa jawab? C. Itu memang tak ada. Pakatan bersekutu. Jadi kita rujuk jawapan saja. Baik. Mai jawab perikatan kuasa bertiga. Nampak situ. Okey. Saya ada bagi jawapan. Ini kita nak buang dua jawapan. Mengapa Jerman menghantar pakarnya ke Jepun pada abad 20? Ini geng dia lah. Jerman bantu apa? Ini kita nak buang. Mana jawapan yang salah? Anis kata B. Ketum pun kata B. Hampir-hampir dah ni. Okey dah ni ada C. Perry dia kata C. C 2 dan 3. Mengkaji serangan terhadap wilayah selatan, Perry. Tengok Perry. Okey. Kita tengok pilihan jawapan. Kalau ada di situ, mana jawapan dia? Okey. Kita tengok jawapan Perry. Okey. Mengkaji serangan terhadap wilayah selatan. Membantu perkembangan industri. Di antara ramai-ramai ni, bagus Perry. Okey. Dan yang terakhir pelajar. Yang ke-10. Ni. Mengapa Jepun melakukan serangan tersebut? B. B. Okey, good. Menunjukkan kekuatan teknologi, keamanan dunia, melupakan menguasai ekonomi barat. Pawitran dia kata B. Kenapa? B. Ada lagi tak? Ketung kata B. Okey, good. Tahniah anak-anak. Kalau kita tengok sini, amanah laut di mana bawah ni. Baik. Cikgu ulang balik pelajar. Bila kita belajar dalam bab ini malam ini, kita ulang kaji tajuk ini. Kenapa kita ulang kaji tajuk ini? Cikgu tumpukan dua saja. Tuan main tanya. Kalau kita nak tumpukan semua anak-anak, minta maaf dalam masa 1 jam, mungkin tak sempat. Kita mungkin buat. Bila kita ada masa nanti, kita buat sekali lagi. Baik. Ini soalan-soalan kebat yang kita nampak. Mungkin pelajar dah boleh tengok. Dalam Telegram cikgu dah masuk semalam. Semalam pula. Pagi tadi. Untuk pelajar tengok. Dan kita berikan tumpuan kepada faktor. Contoh soalan. Pelajar tengok dalam modul Yapim. Pelajar tu, cikgu, FUS 136 boleh disoal ke? Dalam Yapim pun ada pelajar tentang FUS 136. Iktibar ada juga dalam modul Yapim. Dasar pentadbiran juga ada dalam modul Yapim. Itu ramai sangat nak bertanya. Tahniahlah, terima kasih kepada rakan guru kita yang membina modul Yapim ini. Dan cikgu doa kepada anak-anak yang hadir, sikit perkongsian kita ini sekadar refresh balik. Saya nak flashback balik ilmu apa yang pelajar belajar. Kita tak tahu soalan mana yang keluar.
Jangan kata cikgu kenapa cikgu ini saja, bukan. Ini cikgu menyentuh tajuk yang paling popular supaya bila keluar kita tahu macam mana cara nak jawab. Sebab nanti cikgu akan kebanyakan pelajar cikgu dah bagi. Bagi sekolah yang dah cikgu hadir, cikgu dah bagi kepada pelajar bahan ini. Jadi bahan ini cikgu dah update kan, cikgu dah upgrade kan. Nanti pelajar yang belum dapat boleh dapatkan bahan ini sebab cikgu dah letakkan semula tajuk-tajuk yang dianalisis berdasarkan tajuk percubaan, dan di sini juga cikgu dah letakkan beberapa bimbingan. Pelajar mungkin rasa kata tugas macam mana cikgu, kalau tugas macam ini macam mana kita nak jawab. Jadi pelajar yang dah dapat, alhamdulillah gunakanlah. Bagi pelajar yang belum dapat, nanti boleh dapatkan pada cikgu lah tentang analitik dan holistik. Soalan iktibar. Oleh kerana iktibar ni banyak keluar, macam mana nak jawab soalan iktibar. Juga cikgu dah letak dengan harapan serba sedikit membantu pelajar-pelajar untuk membaca. Tak dapat tak apa, nanti minta PM, bukan Perdana Menteri, personal message cikgu, insya-Allah cikgu akan panjangkan, cikgu akan bagi kepada pelajar untuk buah tangan menjelang SPM kita 9